Mana tadi? Ni. Okay, so kalau yang ini, dia nak cari nombor 2. Ada list number dia 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Awak tengok dekat sini, nombor tu dia dah siap sort awal-awal tau ini, 1, 2, 3, 4, 5. Dia nak cari tau ni, carian, ini carian perduaan. Mana tadi? Ni binary search. Betul ke saya sekarang? Oh. Ini search. Ni bukan sort. Kita masuk tajuk search dah sekarang ni. Okay, ini adalah carian perduaan. Binary search. Yang sebelum ini adalah sort untuk awak isi. Yang ini adalah search untuk awak cari. Kalau yang belajar ASK, dia dah belajar search dengan sort. Belajar search dulu, barulah belajar sort. Tapi tingkatan 5 kita belajar sort dulu. Sort tu adalah kita belajar bubble sort dengan selection sort. Sekarang hari ni kita belajar search. Ini adalah carian perduaan. So dia nak cari macam mana? Dia cari dekat lokasi titik tengah. Alright. Lepas dah cari lokasi titik tengah, cari lagi titik tengah. Kat mana nombor tu? Sampai jumpa. So contoh 7 menunjukkan pencarian nombor iaitu nombor 2 dengan menggunakan senarai nombor menggunakan kaedah cari perduaan. Ini cari tau, search. Yang atas kita belajar sebelum ni adalah sort. Ini search. Atau cari JavaScript dan output ditunjukkan dalam rajah 3.124 dalam kaedah ini nombor dalam senarai ialah nombor-nombor yang telah diisi. Okey, ini dah kita dah lupakan cerita pasal sort sebab kita sekarang tengah nak search, nak cari nombor, nak locate nombor tu kat mana. So dekat dalam coding 1, 2, 3, 4, 5 nombor yang telah diisi means you dah proses sort kat atas sebelum ni dah. Dia dah tak mahu cerita dah, ini cerita pasal search je. So target number you nak search adalah nombor 2. You nak cari nombor 2. So apa yang you kena buat? You kena identifykan indeks awal. Indeks awal sama dengan 0. Ini adalah dia punya indeks dia yang pertama. Dan indeks akhir adalah nombor length tolak dengan 1. So indeks akhir dia adalah nombor length tolak dengan 1. Nombor length dia berapa? 1, 2, panjang nombor dia 3, 4, 5. 5 tolak dengan 1. So 4. So indeks akhir dia adalah 4. Sebab indeks awal dia bermula dengan 0. Ini indeks awal bermula dengan indeks 0. Indeks 1, indeks 2, indeks 3 dan indeks 4. So yang last sekali adalah indeks 4. Sebab tu dekat sini indeks akhir dia adalah nombor length tolak dengan 1. Iaitu indeks akhir dia adalah indeks 4. Alright. So lepas tu kena cari indeks tengah sebab binary search ni adalah nak cari titik tengah. So siapa ni? Okay, so adalah nombor yang you nak kena cari list ni adalah nombor titik tengah. So kena buka indeks tengah. Matplotlib indeks akhir tambah indeks awal. Indeks akhir dia adalah tadi berapa indeks akhir? Kelas indeks akhir berapa? Indeks akhir berapa? Respon indeks akhir. Indeks akhir berapa? Batrisha, indeks akhir berapa? Indeks akhir berapa? Kelas cepat. Tak dengar pun. Indeks akhir berapa? Seorang respon cepat. Indeks akhir berapa? 5. Indeks akhir nombor length tolak 1. Nombor length tolak 1. 4. Indeks akhir dia adalah 4. Indeks akhir dia adalah 4. Indeks awal dia adalah? Indeks awal dia adalah 0. Yes, indeks akhir adalah 4, indeks awal adalah 0. So nak cari indeks tengah adalah indeks akhir 4 tambah dengan 0. 4 tambah dengan 0 bahagi dengan
Sorry. Betul lah. Indeks awal sama dengan kosong. Indeks akhir sama dengan nombor length, kepanjangan nombor 1, 2, 3, 4, 5 tolak dengan 1. Dia ada tolak dengan 1. Mana besarkan sikit? Tolak dengan 1. So, dia punya nak dapatkan indeks tengah, indeks akhir dia tadi tu 5 tolak 1 dengan 4. 4 tambah dengan kosong. Bukan dia punya tunya tau. Awak kena cari dia punya dalam value dia tau. Indeks akhir dia tu adalah indeks awal dia 4. Kejap Saya pun dah confuse dah ni. Indeks akhir dia adalah 4 tambah dengan indeks awal adalah kosong. 4 bagi 2, 2. 2 dia akan pergi ke sini and then dia akan pergi ke hujung sana. 2, betul lah. Indeks akhir adalah 4 tambah dengan kosong. 4 bagi dengan 2 adalah 2. So dia akan dapat cari dekat indeks tengah dia 2. Dia akan tanya dekat situ, nombor yang carian nombor 2 tu berada di mana. Kalau nombor tu masih berada dekat sini, dia abaikan yang sebelah sini. Itu saya ada tersalah Sekejap, saya pun confuse pula kat sini. Dia nak ambil nilai dia ke ataupun dia nak ambil kat dalam indeks dia? Indeks akhir. Betul lah ni, indeks awal dia sama dengan kosong. Indeks akhir dia sama dengan nombor length 5 tolak dengan 1. 5 tolak dengan 1 adalah 4. Indeks tengah tu adalah indeks akhir dia 4 tambah dengan kosong bagi dengan 2. 4 bagi dengan 2, 2. Dokumen right, nombor carian dia, nombor yang dicari adalah 2. So, masuk dekat dalam loop, while nombor indeks tengah 2 tak sama dengan nombor carian, and then indeks akhir dia adalah lebih kecil daripada indeks akhir, tapi sekarang adalah nombor dalam indeks tengah dia adalah 0, 1, 2. So, ini indeks tengah dia 3 tau. Indeks tengah dia dapat 3 tau sebab ini dia start daripada 0. 0, 1, 2, 3, 4. So, dia comparekan nombor carian 2 tu dengan 3. Jadi, kalau nombor yang carian tu lebih besar daripada nombor indeks tengah tu, lebih besar daripada nombor carian, kat sini nombor indeks tengah dia adalah nombor indeks tengah dia adalah 3. 3 lebih besar daripada nombor carian 2. Betul, ya. Jadi dia akan buat loop yang ini dan dia akan abaikan loop yang sini. So dia akan buat dekat sini indeks akhir sama dengan indeks tengah dia. Indeks tengah dia adalah 2. Indeks tengah tahu, bukan nombor indeks tengah. Indeks tengah adalah 2 tolak dengan 1. Lepas tu nombor tengah yang dirujuk tu adalah, dia akan dirujuk kepada nombor tengah yang dirujuk tu adalah nombor indeks tengah, dia akan pergi sebelah kiri. Maksudnya macam ginilah, susahlah nak baca coding ni. So ini awak akan listkan senarai number and then you kena cari, you kena ada target number. This is target number, this is list number, item number. And then indeks awal you have to declare this one is indeks awal. Okay, indeks awal is nombor indeks kosong. Ini indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Kepanjangan ni adalah bilangan dia 1, 2, 3, 4, 5. So nak dapatkan indeks awal dah dapat kosong. Ini kosong. Indeks akhir sama dengan nombor length. Nombor length panjang nombor adalah 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tolak dengan 1. 5 tolak 1 dengan 4. So indeks akhir adalah 4. Ini kan indeks awal adalah kosong. 1, 2, 3, 4. So itu clear sampai situ. So now you nak cari indeks tengah. So you nak cari indeks tengah, you kena guna formula ini. Matplotlib, indeks akhir dia, indeks akhir you dapat kat sini adalah 4. Tambah dengan indeks awal dia, indeks awal you dapat kosong. 4 tambah kosong, 4. 4 bahagi dengan 2 sama dengan 2. So indeks tengah dia adalah 2. Indeks tengah 2 maksudnya ni kosong, ni 1, ni 2. So ini adalah indeks tengah. So now you have to compare you punya target number with the indeks tengah. Okay, so nombor carian target number you adalah 2. So now you kena compare indeks tengah dia. If nombor indeks tengah is more than nombor carian you. Nombor indeks tengah dia adalah
3 lebih besar daripada nombor carian. Okey, bila dia lebih besar daripada nombor carian, dekat dalam sort ini, binary search, carian perduaan, you kena abaikan yang sebelah sini. You kena fokus lagi ke sebelah. You kena abaikan yang sebelah sini. You kena fokus yang sebelah sini. Okey. So, bila you kena fokus sebelah sini, you start lagi sekali cari untuk nombor indeks titik, ini indeks tengah dia. Okay, so dia akan rujuk lagi indeks tengah kat sini. So you akan masuk ke dalam sini. Maksudnya ini you akan abaikan yang ini abaikan. Tapi masuk ke sini. Okay. Ini adalah dia punya coding dia kat sini. So lepas tu dia akan cari lagi indeks tengah you. So maksudnya daripada sini dengan sini cari lagi indeks pertama, indeks awal apa, indeks akhir apa, and then cari indeks tengah. And then comparekan nombor indeks tengah tu dengan indeks tengah. So yang loop yang seterusnya you akan compare nombor carian 2 dengan indeks tengah dia pun 2. So dia akan jumpa output dia pergi sini. So output dia macam gini, nombor carian 2, nombor tengah dirujuk, lepas tu dia akan pergi ke sebelah kiri. Ini adalah kiri ini adalah kanan. So ini kanan dia abaikan, dia akan pergi cari sini lagi and then cari lagi titik tengah sama tak dengan nombor carian. So kalau jumpa dia akan jumpa sinilah. Ini adalah dia punya output dia. So tugas untuk binary search ni, dia cari nombor dengan cara you kena listkan, dah siap dulu nombor tu susunkan, and then you kena cari titik tengah. Lepas dah cari titik tengah, jumpa tak nombor tu, bukan nombor tu. So abaikan kat mana, nombor tu mungkin berada di mana, di sebelah sini. So abaikan sebelah sini and then cari lagi titik tengah sini and then sampailah nombor yang tengah-tengah dan itu adalah nombor yang dicari. So ini adalah binary search, faham tak? Faham tak? Konsep binary search. Binary search dia kena siap-siap listkan dulu and then cari nombor carian dia, letak target number, buat titik indeks awal, mention dia indeks tengah dia apa, and then macam mana nak cari indeks tengah. Lepas tu ini adalah dia nak print out. So ini adalah masuk indeks tengah. Sama ada nak pilih sebelah kanan ataupun nak pilih sebelah sama ada nak pilih sebelah kiri ataupun nak pilih sebelah kanan. So dia akan abaikan yang mana satu and then dia akan cari lagi titik tengah lagi untuk yang nombor yang carian yang baru yang lepas dah awak abaikan yang lagi satu part tu. So part yang awak nak fokuskan tu awak cari lagi titik tengah sampailah awak jumpa nombor titik tengah dan awak akan paparkan dekat coding dia. Okay, faham tak? Faham tak? Faham tak? Kenapa Shenwi asyik keluar masuk je meeting ni? Faham sikit, okay good. So dia faham lah, yang lain faham tak? Boleh sikit-sikit, okay. Ni search tau, ni bukan sort tau, ni bukan susun tau, ini cari nombor. Tapi cari nombor dengan gunakan kaedah bahagikan dengan 2, cari tengah-tengah. Ni bilangan, sebab apa nak untuk apa, tujuan apa kita nak gunakan binary search? Untuk cari bilangan data yang banyak dan telah diisi. Ini telah diisi tau. Okay, so jadinya bila dah telah diisi, memang you akan dapat nombor ni memang dah diisi. Dah diisi kat sini dah. So barulah senang you nak cari. Okay. Ini dia punya algoritma dia, catat alih dia. Mula paparkan nombor yang dah telah diisi. So ini ada kena letak nombor carian, kena letak indeks awal, kena letak indeks akhir, kena letak indeks tengah. 3 benda penting untuk binary search. Kena ada target number, kena ada indeks awal, kena ada indeks akhir dan kena ada indeks tengah. Tapi sebelum ada indeks-indeks ni adalah nombor tu telah diisi, dah di-sort dulu. First you have to sort ni. And then papa check nombor carian and then you kena comparekan nombor tu sama ke tak ke. Ini macam coding tadi tu lah. And then kalau dia ikut syarat mana satu nak kena abaikan and then you kena fokus. And then cari lagi nombor titik tengah ni. Okay, dan lepas tu baru paparan nombor. Okay, ini apa ni? Aktiviti penyentuhan nombor genap daripada satu senarai nombor dengan menggunakan kaedah perduaan. So dia nak cari kat sini contoh 8 dia nak cari nombor genap.
Ini awak boleh tengok sendiri lah kat dalam Putek ni. Sama juga dia guna konsep titik tengah. 11, 12, 38, 48, 150. Nombor yang dah siap diisi. Okey, dia ada I dekat sini. Nombor carian dia adalah nombor genap. Ini bukan nombor genap. Ini bukan. Ini adalah nombor genap. Ini ada nombor genap. Ini genap. So nanti dia akan buat juga kat sini indeks awal, indeks akhir, indeks tengah, and then dicari lagi sekali konsep yang sama juga. Bila dah cari lagi tengah dia sampai jumpa. So ini cakap nombor tengah yang dirujuk 38. Okey, dia dah jumpa. Jumpa dia pop keluarkan. Nombor tengah yang dirujuk 48. Okey, jumpa nombor genap. Nombor tengah yang dirujuk adalah 150 jumpa. So dia 3 kali search ni kat sini. Carian perduaan binary. Pelepasan kabel maksimum ini. Ya, nanti lah. Untuk nilai maksimum nilai. Ini nanti next class. Okey. Saya nak tengok kerja khusus awak. 9.30. Okay, siapa nak share dulu awak punya kerja khusus? Saya nak ambil nama ni, siapa yang dah buat, siapa? Cikgu, saya dah share tadi, kena share lagi ke? Christina dah share. Tunjuk je lah kat kawan awak, boleh? Tapi saya pakai phone. Oh, awak pakai phone, saya tunjukkan. Sebab tu saya hantar awal tadi. Okay, Sebab so saya pakai laptop. Christina dah hantar. Christina mana? Okay. Okay. Christina dengan Batisha dah hantar. Okay, saya sharekan apa yang Christina dah buat. Okay, Christina dia dah buat. Lajunya. Daripada mana Christina awak dah buat sampai coding ke berapa? 1 hingga 14 sampai logout Sampai logout. Okay, footer. Keselamatan, okay. Menu, PHP, menu PHP. Okay, login. Process. Okay, index. And then soalan, kini daftar baru, logout. Okay, good. Okay, Christina sampai 14. Okay, minggu ni sambung lagi Christina sampai yang 15 next untuk file guru Christina? Okay cikgu. Alright. So, Christina settle sampai 14. Saya kena tanda. Ini progres kerja khusus. Okey, Batisha pun dah share. Batisha sampai mana? Sampai nombor 8 je cikgu. Okey, Batisha sampai nombor 8. Footer, header, indeks keselamatan, menu 1 sambung utility. Okey. Batisha sampai nombor 8. Nanti continue lagi, habiskan 14 and then tu sambung yang untuk menaik file guru Batisha. Okey cikgu. Okay, database Christina dah buat database belum tadi? Okay, Patricia, database dah ada. Itu yang saya nak tanya cikgu. Kenapa? Database dekat SQL. 1.1, 1.2 okey cikgu. 1.3, 1.4 saya start. Yang mana? Menyisipkan rekod pentadbir apa ni? Yang menyisipkan tu dengan yang bawah dia tu saya baca arahan dia pun saya tak faham. Saya macam pening. Yang mencipta pangkalan data mula you kena buat 1.1 dulu. Okey, buat 1.1 dulu. Buka dulu Zempi tu dia ajar tunjuk satu-satu. Buka dulu Zempi, lepas tu aktifkan Apache tu kan, MySQL tu kan? Okey, itu adalah untuk 1.1. Lepas tu you kena buat satu pangkalan data baru. Macam mana nak buat itu, tahu tak nak buat pangkalan data baru? Create database tu. Dah, itu dah settle dah cikgu. Okey, tu dah settle 1.1. 1.2 mencipta jadual. Pergi dekat tempat tab SQL, dia dah tunjuk kat sini satu-satu. Tab SQL. Lepas tu awak kenakan, kena pasti nama, jadual, attribute, jenis data dan kunci utama yang hendak digunakan. So dekat sini awak kena buatlah, ikut je sama-sama. Buat jadual pertama pengguna, create table pengguna, ID pengguna, type je benda ni semuanya.
Okey. Yang 1.3 macam ni cikgu? Okey, ini awak dah type yang 1.2 ni? Sampai ini klik tab SQL, klik table topik, lepas tu table dah soalan. satu tu dah 1.2 dah settle. Okey, sampai mana yang awak dah buat ni? 1.3. 1.3 muka Ah, surat 5 ni menyisipkan record dalam table. Okey. Record yang nak disisipkan ialah pengguna status admin satu. Ini awak kena letak insert into pengguna. Dekat type SQL tu juga, awak type insert. Ya, insert into pengguna, ID pengguna, password, nama, jantina. So awak buat ini je. Type je dekat SQL tu juga, insert into pengguna, buat benda macam gini. So maksudnya ni, you nak settingkan untuk admin dekat dalam you punya sistem. Okay, so type je benda ni dekat SQL, insert into ni. Lepas tu, yang 1.4, awak kena standbykan satu folder untuk letakkan gambar nanti. So, apa yang awak kena buat dekat sini, ikut je satu-satu. Step 1, cipta folder project. Macam mana nak cipta folder project? Untuk mencipta folder project, buka folder Zempi htdocs. Maksudnya awak buka dekat-dekat awak punya komputer awak tu, file Zempi, lepas tu dalam file Zempi tu ada htdocs. Lepas tu cipta satu folder, klik kanan, buat folder, letakkan nama folder tu quiz. Ikut satu-satu kat sini. Quiz. Lepas tu awak buat ikut satu-satu ini. Maksudnya awak pergi dekat dalam awak punya komputer and then dekat dalam Zempi punya folder, dekat dalam C tau. Okay. Komputer awak kan ada C. Lepas tu awak pergi cari Zempi. Lepas tu cari lagi htdoc, ada benda ni. Lepas tu je awak pergi buat folder quiz. Buat sendiri folder quiz. Lepas tu buat lagi folder gambar dalam dia. Dia maksudnya dia dalam tu ada lagi dalam tu. Dalam C ada Zempi. Okay. Dalam Zempi ada htdocs. Okay. Dalam htdocs tu ada quiz ke macam mana? Awak kena buat quiz. Awak kena buat folder quiz. Okay. Okay, awak kena buat klik kanan tau. Klik kanan, new folder, lepas tu buat quiz. Lepas tu klik kanan lagi, buat folder untuk gambar. So awak kena cipta. Okay, faham. Nanti awak mesej saya sendiri kalau tak boleh nanti saya tunjuk. Alright. So lepas tu ini seterusnya awak dah buat yang index. Semua-semuanya dah Dah je. Okay, good. So Arni hantar apa ni Arni? Arni sampai index. SQL. Okay. PHP. Index 2 PHP. Sampai index 2 PHP yang mana ni Arni? Share kan boleh tak Arni? You guna komputer kan? Share kan saya tak nampak lah. Share kan Arni? Arni, share kan? Okay. Okay. Berapa Arni dah buat ni? Index PHP. Sambung, header, utility, footer, keselamatan, menu 1, menu, login, proses login, index 2. Okey, ni belum, ni sampai 11. Okey, sudahkan 12, 13, 14 dan terus sambung untuk yang minggu depan menaik file dulu ni. Yang database dah ni. Database tunjuk saya database. Okay, dah ada dah tu. 5 table tu. Okay. Alright, good. Arni dah. Cicina dah. Patricia dah. Okay, next. Okay, Jing Hao start. Share. Jing Hao, you sekejap. Macam gini, Kristina, you nampak tak? Jing Hao buat ni.
Dekat dalam C tadi dia buka, lepas tu dia ada htdocs, lepas tu dia ada folder quiz, nampak ni? Dia dekat dalam sini. Jadi benda tu awak akan simpan dekat dalam folder quiz tau. Di sini benda-benda yang awak buat dekat notepad tu. Sebab tu sebelum buat yang PHP kena buat benda tu dulu sebenarnya. Tapi awak dah terlajar dah buat benda tu dulu. So awak kena buat dulu folder tu and then pindahkan nanti apa yang awak dah buat PHP. Oh, maksudnya dalam quiz punya tu ada semua-semua ni. Ya, semua ni adalah di save dalam quiz Lepas tu. tu yang folder gambar untuk apa cikgu? Gambar nanti awak kena collect gambar rencana sekolah, gambar apa semuanya. Oh, okay. Okay, Jing Hao, teruskan. Alright, so index kejap Jing Hao, saya check sesuatu. Index, sambung, header, utility, footer, keselamatan, menu 1, menu, login, proses login, index 2, soalan terkini. Okay, next lagi. Daftar baru. Okay, log out dengan PHP. Okay, good. You sampai 14 Okay, good. Alright, so next sambung lagi yang untuk naik file guru. Minggu depan saya nak sampai yang ke-15 tu. Okay. Okay, good. Thank you, Jing Hao. Next. Jing Hao sampai 14. Next. Ini sampai. Siapa lagi? Cepat, yang lain. Okay. Alright, dah log. Jing Hao? Tadi kah log kan? Tadi Jing Hao. Kah log, cepat. Share. Alright. Okay. Alright. Kalog dah sampai. Kalog dah banyak kan kot. Memula kalog mana? First sekali. Okay. Oh, kalog dah banyak ni. Kalog you dah siap ke kalog? Index okay dah. Cikgu, saya sudah siap coding. Oh, you sudah siap. Sampai menguji atau cari localhost semuanya Okay, good. Present sekejap. Tengok. Okay, satu-satu dulu. Kejap saya nak tengok database dulu. Tunjuk database dulu. Okay, yang lain semua tengok kalau dah siap. Okay, Zempi. Okay, dekat dalam folder quiz tu ada semuanya. Okay. Pengguna semuanya dah ada Okay, good. Perikutan pilihan soalan topik. Okay, good. Alright. Okay, sekarang buka yang folder ZA tu. Notepad tu. PHP. Okay. Index. Okay, ni. Utility. And then footer. And then keselamatan. Menu. Login. Okay, proses login. Index 2. Soalan terkini. Daftar baru. Log out. And then dah masuk file guru. Papa topik. Tambah topik. Tambah soalan. Papa soalan. Edit topik, hapus topik, edit soalan, save edit soalan, hapus soalan, prestasi topik, laporan guru, senarai pelajar, hapus pelajar, import daftar, import CSV. Okay. Lepas tu pilihan topik semua dah Skor individu. Bagusnya you tak buat kerja lain ke? Kalau you buat ni je. Bagusnya kalau. Alright. So runkan localhost quiz. Sekarang tengok yang lain semuanya kalau akan runkan localhost dia quiz.
Cikgu tapi ada problem dia. Ada Ah? problem. Ada pengguna? Kan itu ada sedikit masalah. Tak apa, you runkan je kalau boleh. Okay. Tak apa, ini you dah siap dulu lengkap yang untuk type coding you dah siap. Error nanti kita cari kemudian satu. Ya tak tahu. Okay, so kalau dah siapkan paparan tu you punya lencana sekolah dah cantik dah tu, you dah betulkan coding size dia kan? Kan cikgu, sini ada Lari itu. sikit dia punya lari dia soalan terkini dengan tu kan. So Ya, maksudnya dekat HTML yang untuk soalan terkini dengan yang best image gambar tu you kena adjust sikit dia punya paragraph dia, letakkan ke tepi sikit. So ataupun rencananya you kecilkan sikit ke apa ke, you adjust itu je setting dekat coding you. Kat bilangan topik dengan apa tu, so inilah sistem yang you buat. Lepas ni next step nanti saya akan ajar untuk laporan you masukkan dalam laporan fasa 3 you. Sistem ni kena screenshot, kena semuanya yang coding dia. Alright, good, very good Carlo. Thank you, congratulations, good job. Okay, Carlo dah siap. Kalau you edit sikit you punya error untuk coding tu, untuk betulkan kasih align sikit. Okay. Okay, good. Next. 1, 2, 3, 4, 5. Next. Okay, cepat. Next. Siapa lagi? Cepat, saya tunggu. Siapa nak share lagi? Yashini. Yong. Divya mana tak datang hari ni? Attendant mana hari ni tak datang? Apa yang tak datang hari ni? Habi? Imran Ahmad, share coding. Dah buat sampai mana? Buat sikit pun tunjuk je. Okay, Rashu good. Share kan Rashu? Share slide. Dah, macam mana nak using phone? Okay, ni Rashu punya. Dah sampai mana? Okay. Alright. Okay, Rashu nanti pastikan you buat SQL punya database and then buat masuk simpan kat dalam quiz punya tu. Alright. Lepas tu you save as dot apa ni? You tak boleh buat nombor macam gitu Rashu. You kena rename kan ikut nama topik kat dalam buku ni. Index.php, sambung.php, header.php. Saya cepat-cepat buat nombor. Salah. Okay, you kena betulkan baik semula. Sebab lagi satu, you kena save as.php, baru you punya notepad tu ada nampak color. Okay, sebab you type saja jadi tak nampak, tak boleh nak detect nanti kalau ada error ke apa. So you dah sampai nombor berapa tadi tu? 14 18. 18, okay, good. So rename back semula lagi atas nama folder yang ini, index.php, sambung.php, okay? Alright, Ashu? Okay, good. Alright. So Vaishnavi dan sampai nombor 14. Okay, next. Rename. Separuh. Divya mana? Yang Aiman, share Aiman. Imran Nazaruddin tak datang ke? Imran Nazaruddin. Imran Ahmad. Cepat. Saya nak lagi Aiman, Imran Ahmad. Dah buat ke belum ni? Havi mana Havi? Shenvi mana Shenvi? Ya, awak jangan main SPM ni.
Yashini. Nak tahu sampai mana je? Yong. Yong mana Yong? Cepat. Share Yong. Ahmad Aiman, kenapa tak ambil buku lagi daripada itu hari lagi saya dah cakap kan? Siapa yang tak ambil, siapa tak ambil. Lepas tu kenapa tak nak ambil? Saya tak tahu Ahmad Aiman, awak settle sendiri buku tu. Awak pergi minta kawan awak snapkan ke apa ke, awak kena type sendiri. Yang penting minggu depan dah kena tunjuk. Buku tak ambil lagi. Saya itu hari minggu lepas pergi sekolah. Awak boleh buat tak tahu je. Sekarang nak Sofizan cakap tak ambil lagi. SPM macam gini. Okay. Siapa ni Yong? Okay, good. Yong, tunjukkan. Alright. So, itu adalah SQL dia. And then, itu adalah, alright. Okay. Index. Okay. Sambung. Sampai daftar baru Okay, log out. So, Yong sampai mana Yong? Daftar baru PHP. Okay. Log out. Okay, thank you Yong. So you kena sambung untuk file guru dan file pelajar. Minggu depan try buat sampai 15 dulu. Yong. Sampai 7 Yong. 15, 14. Lain? Dah buat ke belum yang lain ni? Yashini, okay Yashini. Good Yashini. Share kan. Siapa tak buat lagi nama saya pas pada pengetua minggu depan Kerja khusus. Okay Yashini. Alamak. Background hitam tak nampak. Okay, sampai mana ni sini? Tengok dia punya SQL kejap. SQL. Alright. Okay, good. And then buka yang PHP tadi. Okay, ini sampai mana ni? Saya tak nampak lah. Okay, ni apa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, 16 folder. Okay, good. Di sini sambung lagi nanti untuk file guru punya. Di sini dah siap file umum, sambung file guru. Okay, 1, 2, 3. Yang sini. 8 orang. Yang belum tunjuk kat saya, Shenri, Aiman, Imran Ahmad, Imran Nazaruddin, Havi. Mana Havi? Share. Shenri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang lagi. Cepat sharekan apa yang you buat. Takkan you tak buat langsung sikit. Oh, yang sini buat sampai nombor 10. Baik dulu. Okay. Habi using phone. Habi dah siap sampai mana? Dah buat sampai login.php, okay. Nanti tunjuk saya bukti PM saya Habi untuk sampai yang awak dah buat tu. 9. Alright, okay. 9. Habi sampai login PHP. Okay, good. Nanti tunjuk saya Habi, saya nak tengok. Alright, Shenvi. Shenvi Wong. Dah buat ke belum buat ke apa, Shenri? You ada komputer, bukan you tak ada komputer. Cepat Shenri, onkan mic, saya nak dengar. Suara mana? Ini saya record ni, jadi bukti ni. Aiman. Imran Ahmad, Imran Nazaruddin. Habis dah. Shenri dah left.
Imran Ahmad. Imran Ahmad. Satu pun belum buat ke Imran Ahmad? Saya bagi tahu mak awak ni Kang. Satu pun belum buat ke Imran Ahmad? Takkan satu pun belum buat? Habis awak buat apa seminggu ni? Imran Nazaruddin. Imran Nazaruddin. Imran Ahmad minggu depan saya nak tengok. Yang tak siap ni minggu depan saya nak tengok awak tak ada lagi juga. Awak jawab dengan pengetua. Saya hantar awak buat meet dengan pengetua. Saya nak tengok minggu depan Shenri, Aiman, Imran Ahmad, Imran Nazaruddin. Siapa lagi saya tertinggal Shenri, Aiman, Imran Ahmad, Imran Nazaruddin. Mana? Shenri dah siap ke belum? Boleh-boleh ni apa? Minggu depan tak tunjuk juga, saya pas awak dekat pengetua semuanya ni. Faham ke tak faham? Minggu depan tak gerak juga, saya pas awak kat pengetua. Saya dah record ni meeting. Saya nak tengok minggu depan. Ini besok memang awak tak sempat lah nak tunjuk. Minggu depan saya nak awak dah siap. Sampai at least file umum. Yang hari ni dah siap, dah share tadi tu yang lain, awak boleh sambung untuk file guru punya. Okay? So jangan lupa isi attendance nanti dekat dalam grup WhatsApp. Okay, itu saja. Okay, bye-bye. Thank you. Yes. Cikgu nak tanya, itu coding dia ada satu rencana dan logo. So itu rencana sekolah kena letak nama apa? Nama rencana sekolah awak, kita lah SMK SBS. Yang betul lah awak buat tu kalau. Bukan cikgu, dia ada logo dan rencana cikgu. Yang dia ada dua benda. Satu logo, satu rencana dia cakap gitu then saya tak tahu nak letak apa. Tak apa, you follow je dulu yang ini. Yang sini dia letak satu logo, satu rencana. Saya punya ni kenapa dia tak letak USB ni? Yang muka sebab apa ni? Muka sebab apa kalau sambung PHP itu page 7. Yang di bawah, yang 18 bawah dia ada rencana dan dia ada logo. Saya tak tahu mau letak gambar apa lah. Satu rencana, maksudnya rencana sekolah untuk nama sekolah kan, SMK kat sini. Awak edit SMK Seri Bintang Selatan kan? Sudah. Okay. Ni kena edit tau SMK Seri Bintang Selatan. Lepas tu dia masuk sistem penilaian kendiri. Maksudnya adalah logo tu adalah logo sistem tersebut. Kalau awak buat sistem subjek awak tu, awak letaklah logo awak. So kena create. You cari dekat Google, dapatkan image yang PNG, you savekan atas nama logo.png. Yang kalau berkaitan dengan awak lah, ni fokus kepada soalan punya sistem gambar apa. Kalau atas tu gambar rencana sekolah. Yang nama apa lah cikgu? Nama apa? Kan untuk rencana sekolah kita letak di rencana lah, nombor 19. Okay. Rencana, letak rencana sekolah kita. Yang logo tu adalah logo sistem awak. Nak letak gambar sistem, gambar apa awak nak letak subjek ke, tulisan matematik ke, logo gambar matematik ke, logo gambar apa ke, sistem awak. Cikgu, itu rencana boleh save dalam JPG lah cikgu? JPG, cuba kalau dia open dia boleh guna, saya rasa boleh JPG dan PNG.
Okay. JPG boleh. JPG ada beza dengan JPEG tau. Kalau lencana tu you download atas nama JPEG, you kena save JPEG juga. Jangan you save PNG. Nanti dia dah live setting dia tak nak keluar output dia. Tapi kalau dia dekat situ JPG, so save je JPG and then dekat coding pun type lencana.jpg. But you kena rename dulu dekat bila you dah download. Tapi sebelum you download, you tengok dia identify dulu dia folder apa. JPEG ke, JPG ke, PNG. Yang penting kalau you nak letak apa, kalau you ada jumpa benda icon ke apa ke you nak letak ke, you boleh letak juga, tambahkan. You nak letak berkelip-kelip punya TIFF ke apa ke pun boleh juga. Buat boleh buat color. Kalau dah boleh buat accessory sikit-sikit. Background ke apa ke nak tukar. Alright, so ada soalan lagi? Ada yang lain ada soalan? Tak ada. Alright, so saya tunggu untuk folder yang berapa orang tadi tu minggu depan. Yang lain boleh teruskan sambung. Okay, so kita jumpa esok untuk subjek untuk topik lain. Okay, itu saja. Terima kasih. Okay, bye-bye. Thank you cikgu. Bye-bye. Alright, bye-bye.